Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut hadir semasa majlis menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Semasa majlis menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menekankan kepentingan dalam meningkatkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang telah lama terjalin. Ke arah itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan mengenai usaha-usaha dalam mengembangkan lagi kerjasama dua hala termasuk ekonomi, pelaburan, perdagangan serta pembangunan kapasiti. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Priah Bat Samnak Priah Borun Menit Norodom Sihamoni Raja Kemboja. Dan Tuan Yang Terutama Samnak Moha Bovo Tipade Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-70 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Semasa majlis menghadap Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama menekankan kepentingan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dan seterusnya membincangkan mengenai peningkatan kerjasama dua hala termasuk dalam bidang ekonomi, pelaburan, perdagangan serta pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Izzah. Republik Demokratik Timur Leste berminat untuk melanjutkan kerjasama dan rakan kongsi dengan negara Brunei Darussalam dalam pelbagai bidang. Dalam temu bual eksklusif bersama Berita RTB, Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Demokratik Republik Demokratik Timur Leste, memuji kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam peranan meningkatkan keamanan dan kestabilan serantau. Tuan Yang Terutama juga menyentuh mengenai bidang-bidang kerjasama seperti pembangunan kapasiti manusia, pendidikan dan kesihatan. We both are determined to expand, strengthen our relationship. We have a lot to learn from Brunei in many areas.
particularly in training of our people. His Majesty already guaranteed us scholarships, and we would like to see, for instance, our medical doctors. We do have probably plenty enough medical doctors, but very, very few who are specialists. So we would like to send to hospitals in Brunei, but also in the field of energy, including renewable. I would like to see maybe airline connectivity. We look forward to have a young Timorese coming to work here, which is mutually beneficial in the sense they contribute to whatever Brunei needs in terms of working in agriculture, of factories, any industry. We look forward to implement this MOU. The MOU covers precisely labor mobility and everything done through is G2G, government to government. Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta rombongan tengah hari kemarin bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan negara selama 4 hari. Hadir di lapangan terbang Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Wan Hatfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste, dan Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan-bahan berita yang lain. Sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis sambutan Hari Perkhidmatan Awam peringkat Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung di Ibu Negara. Majlis diadakan sebagai penghargaan atas perkhidmatan dan jasa baik yang dicurahkan oleh pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada majlis tersebut, 102 pegawai dan kaki tangan yang bersara pada tahun 2022 menerima sijil. Majlis juga meraihkan pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut yang menerima anugerah sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam komited menyokong pertumbuhan industri penapisan dan petrokimia dengan aspirasi meningkatkan persaingannya dalam pasaran. Ini termasuk meneruskan kerjasama dalam membina kapasiti bagi pertumbuhan berdaya tahan di samping bersama-sama berusaha ke arah mencapai matlamat iklim negara. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan perkara tersebut pada majlis penandatanganan perjanjian pelaksanaan bagi projek pembangunan fasa kedua Pulau Muara Besar PMB dengan Henggi Industri Sdn Bhd. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Jerudong.
Hengyi Industries has been Brunei Darussalam's key partner in our journey towards diversifying the country's economic sector through downstream oil and gas, bringing us closer to realizing the aspiration of the economic blueprint for Brunei Darussalam, Goal 3 of Wawasan Brunei 2035, towards a dynamic and sustainable economy. Majlis diteruskan dengan penandatanganan pelaksanaan perjanjian projek pembangunan fasa kedua PMB dan memorandum persefahaman bagi program kerjasama bersama di antara Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Sechang. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Pembangunan PMB Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pandu Pelaburan Langsung Asing dan Industri Hiliran. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Pembangunan PMB dan Tuan Chew Chan Lin, pengerusi Sechang Hengyi Group Company Limited dan pengerusi Hengyi. Sejak beroperasi 30 tahun lalu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD telah melalui perubahan signifikan yang membawa faedah terutama kepada para pelanggan dan pemegang saham. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menekankan inovasi berterusan penting untuk kekal relevan dan menyesuaikan diri dengan dunia yang pantas berubah. Bagi menerapkan inovasi revolusi industri keempat, kumpulan BIBD juga perlu mengenal pasti peluang dan cabaran. Berucap pada majlis perasmian persidangan inovasi Digital Olive DigiCon 2023, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi kumpulan BIBD menjelaskan penggunaan berkesan dan selamat adalah penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran berterusan. Justru kemahiran menguasai teknologi dan mewujudkan harta intelek sendiri hendaklah diberi tumpuan, bukan hanya menggunakannya. To that end, we launched the Olive mobile application at our subsidiary, BIBD at Tamwell, marking the beginning of our third major transformation. We have set out ambitious goals under Project Olive to implement Olive across the BIBD group by 2025 in order to continue to provide customer service excellence, address their evolving needs, and to align with the visions of a smart nation as outlined by the Brunei Digital Economy Master Plan. Dihadiri lebih 900 orang, DigiCon 2023 menjadi platform untuk berbincang mengenai kemajuan digital bank terutama keselamatan siber dan pelindungan data. Persidangan diisikan dengan pembentangan ucap tama mengenai evolusi industri perbankan dan 4 forum utama yang menekankan aspek penting transformasi digital. Persidangan mengetengahkan 4 forum utama masing-masing menangani aspek kritikal transformasi digital. Perasmian persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. BIBD, because I keep saying BIBD. Bersempena dengan gerakan kesedaran kanser November dan Oktober, taklimat mengenai kesedaran dan pengesanan awal kanser wanita dan lelaki diadakan di Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Berangkat mendengarkan taklimat Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Taklimat disampaikan oleh penceramah dari Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Taklimat bertujuan memberikan kesedaran mengenai kanser dan cadangan mengenai langkah pencegahan kanser. Textbooks of Hammurabi, ancient Mesopotamia, describe cancer. So it's been described for many centuries. Kedutaan Amerika Syarikat di Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan pameran Art in Embassies dengan tema Oceans and Coastlines We Share. Pameran diadakan di kediaman rasmi Duta Amerika Syarikat di Jalan Tungku. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini dalam ucapannya menggariskan Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam berkongsi kepentingan bersama dalam pemeliharaan maritim. Karya-karya seni yang dipamerkan berkisar mengenai air dan pinggir pantai.
Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerima penarafan 5 bintang cemerlang dan penghargaan berdasarkan sistem penilaian Quaker Raleigh Simmons QS Stars Ratings. Pengiktirafan tersebut diterima dalam majlis penganugerahan QS Stars yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Hadir bagi menerima penganugerahan tersebut Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Dalam penyertaan buat julung kalinya, Yunisa telah berjaya mendapat 5 bintang dalam 5 dari 8 kategori, iaitu pengajaran, kebolehpasaran, pengantarabangsaaan, pembangunan akademik dan prasarana. Manakala dalam kategori tanggungjawab sosial dan keterangkuman, Yunisa mendapat 4 bintang. Rektor Yunisa menyatakan sebagai sebuah universiti berteraskan Islam yang masih muda, penarafan tersebut merupakan satu pencapaian yang membanggakan kerana ianya telah meletakkan Yunisa setaraf dengan universiti terkemuka antarabangsa yang turut mendapat penarafan 5 bintang seperti Universiti Putra Malaysia, University of Jordan, King Saud University, Coventry University dan Lancaster University. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan mengadakan Expo Produk Tempatan 2023 selama 4 hari bermula 30 November di Dewan Bridex, Jerudong. Diadakan sempena Brunei December Festival kali ke-7, Expo dikendalikan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei melalui Darussalam Enterprise DARE. Expo menyediakan platform untuk pengusaha-pengusaha tempatan dalam mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli. Pengusaha produk tempatan yang ingin menyertai Expo tersebut boleh mendapatkan borang penyertaan dengan menghubungi 719-2389. Tarikh tutup menghantar borang permohonan ialah pada hari Khamis 16 November pukul 5 petang. Maklumat lanjut layari media sosial Instagram @localproductsexpo.pn. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBF melalui One Week Bid akan diumumkan hari ini 9 November. Keputusan diumumkan melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat JPD di www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan bersama pihak jabatan tersebut. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD melalui WhatsApp 7181-641 semasa waktu pejabat atau email info_ltd@jpd.gov.bn.